Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'd. Kita insya-Allah malam ni kita cuba melihat dalam surah Ali Imran ayat 139. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati kerana kamu paling tinggi darjatnya jika kamu orang yang beriman. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang sama. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pengajaran dan agar Allah membezakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir dan agar sebahagian daripada kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman daripada dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. Adakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar? Dan kamu benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya, maka sekarang kamu sesungguhnya telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berpaling ke belakang, yakni menjadi murtad? Barang siapa berpaling ke belakang, maka dia tidak akan sedikit pun merugikan Allah. Allah akan memberi ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Sadaqallahul azim. Ayat yang kita baca ni ialah berkait dengan satu pengajaran yang besar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Saya kira ayat ni ialah ayat semangat kepada orang Islam, yang mana Allah mendahulukan perkataan wala tahinu wala tahzanu. Kalau kita ngaji Arab, artinya yang bermaksud jangan kamu berasa lemah dan sedih. Dalam balaghahnya dipanggil insya' talabi. Insya' talabi ni ialah Allah Subhanahu wa ta'ala melarang orang-orang Islam berasa lemah, perasaan lemah, ataupun perasaan dhaif. Yang bermaksud di sini ialah wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lau in kuntum mu'minin. Jangan kamu berasa lemah, sedih, berasa duka cita di dalam menegakkan, menyampaikan dakwah. Itu maksud dia. Allah guna wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu merasa lemah, berasa sedih, berasa dogak dalam menyampaikan, meninggikan Islam. Itu maksud dia. Wa antumul a'lau, sedangkan kamu ialah orang-orang yang beriman dan tinggi darjatnya, sekiranya kamu benar-benar beriman. Itu maksud dia. Ayat ni ialah ayat yang berkait dengan satu kes yang berlalu, ialah berlakunya peperangan Uhud. Ayat ni peperangan Uhud, yang mana kita faham bahawa apabila berlakunya peperangan Uhud, tentera-tentera Islam kalah. Disebabkan kelalaian dan juga disebabkan beberapa etika yang ditinggalkan oleh tentera Islam. Allah menyebut kerana memberi motivasi kepada tentera Islam. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu merasa hina dan jangan kamu merasa sedih. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lau in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa hina, merasa sedih, sedangkan kamu adalah golongan yang paling hebat dan tinggi, sekiranya kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah memberi ayat yang lain. In yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mislu. Artinya, sekiranya kamu mendapat luka dalam peperangan Uhud ini, sama juga orang-orang musyrikin mendapat luka dan dibunuh dalam peperangan Badar dulu. Artinya, berlaku peperangan Badar dulu, barulah berlaku peperangan Uhud. Seperti yang kita tahu bahawa peperangan Badar memihak kemenangan kepada Islam. Peperangan Uhud kalah Islam. Dulu menang, lepas tu kalah. Apabila kalah, orang Islam hilang semangat. Kemudian bukan setakat hilang semangat, hilang cita-cita, berasa sedih, putus asa. Barulah turun ayat ni. Ini nak beri motivasi semula. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lau in kuntum mu'minin. Jangan rasa sedih, rasa pilu dalam menegakkan Islam ini. Orang yang berjuang dalam Islam biasalah diuji, menang dan kalah. Ada masa menang, ada masa kalah. Apabila kalah jadi down semangat jadi hilang. Wa antumul a'lau, sedangkan kita orang beriman ni tinggi darjatnya,
Tapi kalahnya jadi semangat hilang juga. Ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. In kuntum mu'minin, tapi sekiranya kamu beriman betul-betul, janganlah hilang perasaan semangat itu. In yamsaskum qarhun, sekiranya kamu luka parah, dibunuh dalam peperangan Uhud ini, Allah sebut lagi faqad massal qauma qarhum mislu. Ingat molek, orang kafir pun dapat sama juga luka dalam peperangan Badar itu. Ini ialah timbal balik yang Allah uji kepada orang-orang yang beriman dalam peperangan ini, menunjukkan bahawa Islam adalah agama yang Allah turunkan untuk dijaga oleh semua, bukan untuk orang tertentu saja, oleh semua orang. Sebut je orang beriman, dia kena ada semangat juang. Yang mana semangat juang ni lahir daripada iman kita. Iman yang lahir daripada diri kita, ya Allah jadikan kepada setiap orang beriman, dia kasih dan sayang kepada Islam. Orang yang bukan Islam tak boleh hina main-main kepada Islam. Orang Islam pula yang ada iman dalam hati dia, walaupun sedikit, dia rasa tercabar dengan hinaan terhadap Islam. Ini iman. Orang kutuk Islam, dia rasa nak marah, dia rasa macam Islam dipermainkan. Ini sudah pun ada iman dalam hati dia. Ini antara kelebihan orang yang beriman. Dalam ayat ni juga memberi gambaran kepada kita bahawa dalam Islam ni dia banyak peperangan. Peperangan bukan bermakna untuk bermusuh dengan musuh, tetapi bermakna untuk menghalang daripada musuh menyerang Islam. Di dalam peperangan Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin peperangan Badar. Dalam peperangan Uhud, sekali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji dengan kekalahan. Dan sahabat merasa gerung, lemah semangat, hilang rasa kekuatan, maka menyebabkan para sahabat-sahabat rasa putus asa, menyebabkan ayat yang diturunkan ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam peperangan Uhud ni, oleh kerana nampak nak kalah Islam ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antaranya disebut Allahumma la quwwata lana illa bik. Ya Allah, hari ni tak ada daya dan usaha kita, kekuatan, kecuali dengan Allah. Oleh kerana Islam ni masa duduk dan peperangan ni nampak nak kalah, tentera-tentera Islam turun daripada bukit untuk ambil harta benda di bawah, menyebabkan Islam ketika itu tentera Islam lemah. Kenapa? Khalid Al-Walid pusing balik naik ke bukit untuk serang Islam di bawah ni, menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la quwwata lana. Ya Allah, ya Tuhanku, tak nak daya dah hari ni. Hari ni Allah Subhanahu wa taala memberi ujian yang besar kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan Nabi berdoa. Ini dia. Seterusnya dalam peperangan ini menunjukkan hal ehwal Islam ni ialah agama yang sangat besar, hingga kan orang kafir tak setuju dengan Islam ni sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Dalam sejarah Islam, dalam sejarah dia, apabila Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas dunia, dilahirkan di dunia, kemudian dibesarkan di Mekah, di sinilah rintangan-rintangan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rintangannya ialah berhadapan dengan kaum Quraisy.
Kemudian Rasulullah akhirnya berhijrah ke Madinah. Maka di sinilah tertegaknya Islam. Secara rekahnya, apabila Islam tertegak di Madinah ini, Nabi SAW berhadapan dengan beberapa puak yang ada di Madinah. Seperti yang kita maklum, puak-puak ni ialah mereka yang terdiri daripada orang Arab sendiri. Orang Arab yang duduk Madinah tu lah. Orang duduk Madinah tu, orang Arab Madinah sendiri yang menjadi rakyat kepada Nabi SAW. Ini satu poin ni kita boleh ambil. Hak jadi rakyatnya ialah orang Madinah sendiri, hak duduk di Madinah tu. Kemudiannya ada orang Yahudi. Ada orang Yahudi situ. Yang mana orang Yahudi ni disebut dalam sejarah Islam, mereka ni adalah menganut agama yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Dia ikut Nabi Musa, kitab-kitab tu. Dan apabila Nabi Musa telah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi pengaruhnya masih ada lagi di Madinah Al-Munawwarah. Nombor 2 ni kaum Yahudi. Ada kaum Kristian. Kristian pun ada situ. Yang mana Kristian ni masih lagi berpegang dengan ajaran Nabi Isa. Jadi artinya Nabi ada situ berhadapan dengan orang Arab sendiri yang kita panggil kaum jahiliah. Dia ni tak ada agak, dia sembah berhala. Orang Arab ni tak ada agama, dia sembah berhala. Kemudian dia ada Yahudi, kemudian dia ada Kristian, kemudian dia ada golongan-golongan yang pahaman-pahaman tidak ada agama pada waktu itu, juga menjadi rakyat di bawah pemerintahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ada 4 golongan. 4 golongan ni pula bukannya semua yang boleh ikut era belaka. Kata orang Terengganu boleh ikut era lah. Boleh ikut era ni, ada juga ikut era. Apa sebut? Ikut era. Tak ada masalah. Hal ni pada peringkat awal dia mengikut era. Artinya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat, membuat hukum, menjalankan hukuman. Setiap apa yang berlaku di Madinah adalah berdasarkan kepada wahyu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyunya banyak, kisahnya banyak. Berdasarkan kepada ayat ni, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lau in kuntum mu'minin. Janganlah kamu rasa hina, berasa lemah semangat dalam memperjuangkan kalimah Allah Ta'ala ini, jika sekiranya kamu menjadi orang-orang yang benar beriman kepada Allah. Kenapa? In yamsaskum qarhun, kalulah hari ini mu dapat luka, faqad massal qauma qarhum mislu. Orang yang sama juga orang kafir dapat luka juga dalam peperangan Badar lalu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha. Yang mana hari-hari ni silih berganti. Kadang-kadang kita kalah, kadang-kadang dia menang. Kadang-kadang dia menang, kita kalah. Kita menang, dia kalah. Gila gitu je. Wa tilkal ayyamu nudawiluha. Hari-hari ni silih berganti. Ada hari kita, ada hari dia. Itu maksud dia. Ini sebut Quran sebut wa tilkal ayyamu nudawiluha. Hari-hari ni ada silih berganti. Apabila ada silih berganti, artinya atas dunia ni ialah hari yang kita tidak boleh target bila menang Islam, bila kalah Islam. Tugasnya ialah berdakwah. Dalam ayat ni ajar kita orang Islam, kita berdakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Zaman Nabi, tugas dakwah ni diambil oleh semua pihak. Oleh semua pihak. Termasuklah sahabat kanan dia. Ada Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Osman. Pak khalifah ni ambil tugas masing-masing. Zaman Nabi juga, ketika Nabi pegang Madinah ni, meretah dengan cara Islam, orang yang paling awal sekali lawan Nabi adalah golongan Yahudi. Seorang tu nama dia Abdullah Zi Al-Khuwaisirah. Dia ni
Berlakon lah, kita panggil berlakon. Dia berlakon ni boleh jadi belaka. Ada berlakon jadi orang kaya, ada berlakon jadi orang miskin, ada doktor, kan berlakon. Zaman Nabi pun ada berlakon. Hak berlakon nama dia Abdullah Zi Al-Khuwaisirah. Yang mana Zi Al-Khuwaisirah ni, dia ni berlakon sangat orang alim Islam, duduk belakang Nabi semua. Ini kerja dia. Kerja dia duduk belakang Nabi dan sokong Nabi. Tiba-tiba satu hari ni Allah Ta'ala nak uji, maka dia lawan Nabi. Kisahnya apabila Rasulullah SAW membahagikan harta ghanimah untuk dibahagikan kepada orang Islam. Jadi Abdullah Zi Khuwaisirah ni, dia berasa macam tercabar dan rasa macam lama dah nyelang ni, dia timbul jugalah. Dia tak boleh nyelang lama-lama. Satu hari dia akan timbul juga, nak marah dia tu. Berlakon kita tak boleh, dalam Islam tak boleh nak berlakon, dia akan jadi tubik hak udud. Jadi apabila Nabi bagi secara molek, Abdullah Zi Khuwaisirah bangun dan mengatakan, hadhihi qismatun ma uridu biha wajah Allah, kata dia. Wahai Rasulullah, ini pembahagian ni tak betul, kata dia. Dia boleh condemn lah, kita kat condemn direct lah. Dia kalau condemn banyak doa ni bahaya juga. Dia boleh condemn Nabi. Dia kata, hadhihi qismatun ma uridu biha wajah Allah. Tak betul cara ni wahai Rasulullah, tak betul ni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waihak wa man ya'dil idza ana lam a'dil. Celakamu wahai Abdullah. Ayat waihak ni mana celaka lah. Kita kalau guna buah celaka ni mana kasar, tapi benda tu tak kasar mana. Padan dengan Abdullah jahat ni. Waihak wa man ya'dil idza ana lam a'dil. Celakamu. Siapakah yang lebih adil? Man ya'dil, siapa lebih adil lagi? Idza ana lam a'dil, sekiranya aku tidak adil, siapa lagi? Tunjuk. Menunjukkan bahawa ayat ni, hadis ni, Nabi kecam Yahudi ni yang menyamar menjadi Islam kerana nak bunuh Islam ni sendiri. Dia masuk dalam Islam bukan kerana nak betul Islam, nak memperbaiki diri dia kerana Islam, tapi oleh kerana nak bawa image kepada orang ramai Yahudi contohnya, bahawa Nabi bagi reta ni bukan cara Islam sebenar. Konon-kononnya nak tunjuk pada sahabat lain bahawa Nabi ni tak pandai untuk mentadbir Madinah pada waktu itu. Kononnya kalau jatuh bahawa pentadbiran Nabi tak betul, Nabi bagi cara tak betul, nak jatuh Nabi depan orang ramai, kononnya nak mengkondem Nabi hinggakan undian ataupun sokongan terhadap Nabi terhakis untuk menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Maha Adil. Allah telah memberi wahyu yang sangat hebat kepada Nabi, nak tunjuk bahawa Yahudi tetap akan merancang untuk menjatuhkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi kita. Yahudi jahat berlaku di zaman Rasulullah. Nama dia apa? Abdullah Zi Al-Khuwaisirah. Dia ni tak kenal siapa. Jadi musuh Islam bukan sahaja dalam peperangan. Musuh Islam dalam pentadbiran dalam ayat ni. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mislu. Kalau zaman dulu perang dapat luka masing-masing, zaman ni ialah kerana nak melihat pentadbiran Islam. Akadar dia mampu untuk membawa Islam sepenuhnya ataupun untuk dijatuhkan. Zaman kita, zaman moden, musuh-musuh Islam bukan lagi akak senjata. Dia menggunakan cara lain untuk menjatuhkan Islam. Oleh kerana itu, zaman Nabi SAW satu tauladan yang sangat hebat. Zaman kita ialah menggunakan apa jua cara untuk menjatuhkan Islam. Antaranya ialah menghina para ulama. Dia tak boleh nak perang, dia hina para ulama. Dia hina orang alim. Dia hina Al-Quran. Dia hina hukum hakam Islam. Maka setengah-setengah orang terjebak dan boleh ambil pandangan orang kafir menjadi hukum. Sedangkan Islam ada cara dia untuk membawa dan menyelesaikan hukum. Saya ambil satu contoh lah, zaman Nabi. Nabi boleh selesai hukum ni sebab hukum ni adalah hukum yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Contoh, mengikut pada mazhab Abu Hurairah. Abu Hurairah ni ialah sahabat Nabi dan seorang sahabat yang banyak bawa riwayat hadis-hadis daripada kalangan Nabi. Mazhab Abu Hurairah, dia kata kalau seseorang itu yang dia berjunub di bulan Ramadan, kemudian subuh dia tak mandi junub, tak mandi, tak ada nak mandi lah, masuk subuh dulu, dia kerja kuat ni, lepas tu dia pun puasa esok. Dalam mazhab Abu Hanifah tidak sah puasa dia. Dalam mazhab Abu Hurairah tidak sah puasa dia. Walau bagaimanapun sahabat lain tidak setuju dengan pandangan Abu Hurairah. Sebab mengatakan bahawa hadis ni yang dibawa oleh Abu Hurairah tidak ada asal dia. Maknanya dalam mazhab Syafi'i, orang junub pun bulan Ramadan, tak ada nak buka, tak ada nak sahur, sedap-sedap pukul 7, subuh gajah, tetap dia boleh puasa. Dalam mazhab kita menunjukkan bahawa di sini zaman Nabi SAW, sahabat banyak bawa hadis. Tujuan dia, tujuannya ialah untuk jaga syariat Islam sendiri. Syariat ni dibawa siapa kita hari pakai hari ni. Ada satu kisah lagi, iaitulah berlaku di zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar antara khalifah yang kedua, mana setelah Nabi wafat, naik Sayyidina Abu Bakar 2 tahun mereka, kemudian naik Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tahun 13, kemudian wafatnya tahun ke-23 Hijriah. Sayyidina Umar berpandangan bahawa setiap orang yang bertayamum, tayamum dan dia berjunub tayamum, tak ada air, tak ada air, tak ada air, dia pun tayamum dalam keadaan berjunub, maka tayamum itu tidak memadai bagi orang junub tayamum, katanya Sayyidina Umar. Walau bagaimanapun ada pendapat lain, sahabat lain. Sahabat kata ada satu hari dia kata, saya dengan Nabi SAW berjalan musafir jauh, kemudian saya berjunub, kemudian air tak ada, saya bertayamum. Kata sahabat tu, tayamum, lalu diberitahu kepada Nabi SAW. Dia ayat ke Nabi, ya Rasulullah, saya berjunub dan bertayamum. Saya tepuk dua tangan saya ke debu, ke tanah, kemudian saya sapu muka, kemudian sapu tangan kedua-dua. Nabi berkata memadai kerana tak ada air. Menunjukkan pendapat Abu Hurairah, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dengan sahabat tadi ada tak sama. Tetapi pendapat Ibn Umar, Sayyidina Umar ditolak. Ambil pendapat di bawah ini kerana meringankan. Ini syariat. Menunjukkan bahawa di sini Nabi adalah satu daripada contoh terbaik untuk dijadikan hukum hakam dalam Islam, dalam kehidupan kita. Nak rayaknya Islam ni bawa kepada satu perkara yang disebut sebagai satu hukum untuk dibawa kepada orang Islam, untuk dijadikan dalam kehidupan harian kita mengikut kaedah Islam. Jadi betul lah orang kata, ulama pun kata, kita ni dalam Islam ni kita kena ada 4 perkara sekurang-kurangnya. 4 perkara. Yang pertama mesti kita akidah. Yang kedua ialah syariat. Yang ketiga ialah akhlak. Yang keempatnya ialah muamalah. Akidah kuat, mesti kita kena kuat pasal kita ngaji. Kalau tak ada akidah, pudah kita. Yang kedua, kita ada syariat. Syariat ni ialah termasuklah syariat hukum hakam yang kita bawa hari ni. Cumanya kita hari ni didedahkan dengan syariat cerah. Cerah pergi mahkamah Islam lah, pergi jabat agama. Kemudian agak cara tentang nak jaga anak bawa siapa, mahkamah syariah lah. Lepas tu kau bagi reta bersaka, mahkamah syariah. Mahkamah syariah pula pun reta bersaka kalau 600,000
tak ke bawah mahkamah syariah. 600,000 tak kata sejuta mahkamah konvensional. Nampak? Jadi tak ada hak mahkamah syariah mengendalikan harta lebih daripada 600,000 tak kata. Di manakah dia? Kesilapan dia. Jadi di sinilah perlu kepada mendaulatkan perundangan Islam. Contoh, dalam Islam dia ada undang-undang dipanggil hudud qisas. Dalam satu kisah di mana ada seorang lelaki nama dia Ma'iz Al-Aslami dengan berzina dengan seorang wanita yang bernama Al-Ghamidiyah. Zina dia. Dia berzina. Dia bertaubat kepada Allah. Yang mana Al-Ghamidiyah ni berjumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, saya telah berzina. Nabi suruh dia balik. Kan, cerita ni masyhur. Lepas tu pergi pula, saya berzina. Nabi suruh balik pula. Kalau kena kita, pihak dah tak. Nabi suruh kelik. Pergi kali yang ketiga, suruh kelik pula. Apa tujuan? Tujuan apa sebenarnya? Pergi kali keempat, Nabi tanya sahabat, adakah dia ni gila ke mana mari pula ni? Apa? Adakah dia ada masalah ke? Tak. Nabi tanya, adakah dia mengandung? Dia kata, ya, saya mengandung. Nabi suruh kelik pula. Lepas tu, mari pula. Beranak lagi? Tak. Beranak dulu. Balik beranak. Mari pula. Dah mana? Nyusu. Dah lagi. Habis nyusu dulu. Nyusu 2 tahun. Apa tujuan ni? Tujuannya ialah hudud ini berlaku sekiranya berlaku pengakuan daripada penjenayah. Satu. Hak tadi mari ngaku, betul tak? Kalau dia tak mengaku, tak kena. Puan tu tak mengaku contohnya. Pergi lari, mana pergi lari tubik daripada Madinah? Gimana pergi Yaman contohnya? Boleh. Tapi tak. Pergi jumpa Nabi, satu. Yang kedua, apa Nabi suruh dia kelik? Suruh kelik ni bukan sebagai suruh kelik. Suruh kelik ni ialah untuk dia bertaubat kepada Allah. Tujuannya dia taubat. Kalau dia kelik tak mari-mari, Nabi tak cari. Tak cari. Dia kelik, kemudian bertaubat kepada Allah. Maka di sinilah para ulama mengatakan seseorang yang melakukan dosa besar, jangan duk kebel korang. Dia ingat Allah Ta'ala, taubat. Allah terima. Dia cerita hak korang pula. Saya buat gini, cerita korang. Taubat tak? Tak jadi. Taubat dengan Allah Ta'ala. Buat dosa besar sekalipun, sunat dia susuk dosa besar dia tu, dan dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini hukum Islam comel. Cuma kita bahasa nak comel sebab kita tak tahu. Ada satu kisah lagi tu. Satu kisah lagi tu, ada seorang perempuan. Dia gila sangat pada lelaki ni. Orang lelaki ni memang comel. Orang Terengganu panggil gila. Orang perempuan ni memang gila. Memang nak sungguh pada lelaki ni. Orang lelaki ni comel, handsome, disebut dalam kitab tu. Oleh kerana dia ni tak dapat nak tackle lelaki ni, dia buat satu perancangan. Dia buat satu perancangan. Perancangan dia ialah dia ambil telur ayam kapung. Mana zaman Nabi pun ada ayam kapung jugalah. Yang pecah telur ayam kapung tu dia ada 2. Ada kuning, ada putih tu tak? Dia buai hak kuning tu. Dia ambil hak putih. Dia gesek di kain dia, di pohon dia. Dia pun pergi kat lelaki tu. Kebetulan lalulah orang lalu. Dan dia tuduh lelaki ni telah untuk memperkosa dan berzina dengannya. Lalu dipanggil. Lelaki tu tak mengaku, wallahi saya tak buat. Hak puan tu kata dia berzina dengan saya. Hak puan tu pula. Dah kerana nak tackle tak jadi ni. Nampak? Dia buat perancangan jahat dia. Lalu dia pun panggil. Masa tu adanya Sayyidina Ali di zaman Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kini siapa ke Sayyidina Umar? Amirul Mukminin. Amirul Mukminin Sayyidina Umar tak ada kerjaan lain. Dia kira hukum lalu. Lelaki ni salah, hukum. Oleh kerana didengar oleh Sayyidina Ali kata,
kita tengok dulu, wahai Amirul Mukminin. Kemungkinan besar percakapan lelaki ni betul. Lalu dipanggil. Sayyidina Amirul Mukminin, Sayyidina Umar dengar Sayyidina Ali. Okeylah, kita tengok balik. Dia panggil puan tu, Sayyidina Ali panggil, kemudian suruh kain dia saling letak kat lain. Nak tengok rebuh air panas. Betul ke tidak? Rebuh air panas, telur. Tubik telur tu, hak telur tu. Menunjukkan bahawa di situ ada penipuan. Sayyidina Umar dalam keadaan bijak sekalipun, dia tak nampak kini. Hak nampaknya Sayyidina Ali. Walaupun dia khalifah ketika tu. Menunjukkan bahawa kadang-kadang khalifah menteri ni pun nak tahu juga. Hak tahunya orang lain. Bijaknya orang lain. Sayyidina Ali dia tahu. Sayyidina Ali kata, wahai Amirul Mukminin, dalam kes ni kita tengok balik. Kena kuah balik. Lalu panggil perempuan tu, sebab hak lelaki tu bersumpah, demi Allah saya tak buat, kata dia. Lalu dipanggil perempuan tu, tak kain. Kemudian Sayyidina Ali panggil semula perempuan tu, adakah dia benar? Lalu perempuan tu mengatakan, ia tidak. Ialah perancanganku untuk, oleh kerana saya tak dapat tuan ni, saya buat perancangan untuk saya berkahwin dengan dia. Akhirnya perempuan tu dihukum takzir. Kenapa? Inilah kerajaan dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dia untuk menjaga manusia dalam apa jua keadaan. Jadi ayat yang kita baca ni, walaupun Islam tu kalah dalam peperangan Uhud, peperangan Badar kita menang, Uhud boleh jadi kalah, tapi hukum tetap hukum. Ada hukum dia. Hukumnya ialah syariat. Kita bijak setara mana pun, kita tidak boleh tinggal syariat. Syariat memandu kita. Orang kuat tauhid tidak boleh tinggal syariat. Orang syariat kuat setara mana pun, dia tak boleh tinggal tauhid. Sebab dia ada rantaian yang mesti ada sekali. Mana boleh kita boleh tinggal tauhid? Kita beramal semayang saja. Semayang je dia. Percaya Tuhan tak? Tetap tak jadi. Ada orang tu ngaji kitab tauhid, habis kitab-kitab. Semayang tak apa? Tak buat semayang pun tak jadi juga. Ada orang tu semayang pun molek, tauhid pun molek, akhlak tak ada, curi selipar orang, bunuh juga. Curi selipar, balik sejid curi selipar. Akhlak tak ada, tak kena juga. Jadi 3 kena ada. Jadi Islam kata 3 ni mesti ada dalam Islam. Jadi Allah Ta'ala sebut lagi, watilkal ayyamu nudawiluha. Hari-hari ni tidak sepertinya untuk kamu, ada untuk orang lain. Hari-hari yang kita terima hari ni, hari cerah, gelap, hujan, panas, tidak mestinya untuk kita. Ada kita gembira, ada hari lain kita sengsara, ada kita sedih, ada kita gembira. Ulama kata, kalau ikut masa ni, dia ada 2 jenis masa. Yang pertama dia panggil masa gembira. Yang kedua dia panggil masa gelap gelita. Masa gembira ni ulama buat bandingan, walaupun seminggu, sebulan perjalanan waktu, ibarat macam sehari. Kalau macam gembira sebulan, tapi berlalu masa sekejap aja. Allah baru kemarin je gembira, tipe musibah dah hari ni, tapi benda tu berlalu. Kalau benda pahit, hak sekejap berasa lamanya, nak habis ke masalah ni, payah sungguh lah. Padahal sekejap aja berasa lama. Hak gembira walaupun lama macam sekejap, hak sedih walaupun sekejap macam lama. Ini kaedah masa dia. Jadi ulama kata masa duduk pada kita. Allah Ta'ala tentukan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Antara manusia ada masa sedih, ada masa yang hina, ada masa duka, ada masa gembira. Wa tilkal ayyamu nudawiluha. Maka benda-benda gini berlaku kepada kita. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi dalam ayat ini, antaranya ialah Allah Ta'ala sebut, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمُ الشُّهَدَاءَ. Dalam keadaan ni, dalam perang ni, Uhud ada, Badar pun ada. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمُ الشُّهَدَاءَ. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمُ الشُّهَدَاءَ. Allah Ta'ala nak pilih siapa yang beriman di kalangan kamu. Allah Ta'ala nak pilih.
Apabila kita berjuang, hidup dalam Islam, kita diuji dengan macam-macam. Ada orang dia boleh tahan dengan ujian. Masa inilah Allah Ta'ala pilih beriman sungguh-sungguh ataupun tidak. Ataupun Allah Ta'ala nak pilih dia tu syahid. Ada orang mati syahid. Sahabat mati syahid dalam peperangan Uhud. Ada sahabat mati syahid dalam peperangan Badar. Kadang-kadang orang tu niat nak mati syahid dalam perang, tapi mati atas katil. Ni mati kerja Tuhan. Jadi ada sahabat termasuklah Hamzah, pak saudara Nabi, mati dalam peperangan Uhud. Dicicang mayat dia. Oleh kerana musuh kafir ni, orang musyrikin ni duk dendam dengan Nabi kerana puak dia mati ramai dalam perang Badar. Dia balas sungguh-sungguh dalam perang Uhud. Dia balas sungguh. Jadi antaranya puak saudara Nabi sendiri, iaitulah Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, mati dalam peperangan Uhud dan mayatnya dicincang oleh orang musuh kafir ketika itu. Kerana apa? Nak balas dendam dalam peperangan Badar. Mati syahid situ. Dan satu kisah yang masyhur, oleh kerana peperangan Badar ni kalah Islam, sahabat turun jaga Nabi. Oleh kerana Nabi duduk bawah, termasuk Sayyidina Umar, termasuk Abu Bakar. Musuh di atas bukit, panah bertalu-talu turun pada Nabi SAW. Antara yang tadah tubuh dengan baju besi disebut dalam satu kisah masyhur ialah Sayyidina Abu Bakar. Disebutlah satu kisah bahawa anak panah singgah di baju besi Sayyidina Abu Bakar ni lebih daripada 70 anak panah. Tapi tak mati. Tak mati. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam ni. Antaranya Allah Ta'ala sebut, iaitulah kamu berangan-angan mati syahid dalam peperangan, tapi Allah tidak izinkan. Ada yang berangan mati syahid dalam peperangan, Allah tak izin. Ada tak berangan nak mati syahid, Allah izin. Ada. Jadi perkara mati ni serah kepada Allah Ta'ala. Kita pun begitu juga. Niatnya ialah mati syahid nak belajar. Kadang-kadang nak mati sini, mati lain. Nak mati Mekah, niatnya tak sapa Mekah, duduk Malaysia mati dah. Ada juga tak sapa. Ini di antara benda-benda yang Allah Ta'ala tak terima apa yang kita nak. Dan mati ni berlaku bila-bila. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Setiap orang tu akan merasai mati. Setiap orang. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha, apabila tiba masa dia mati. Wallati lam tamut fi manamiha, ada setengah orang dia tu mati masa tidur dia. Dia tidur, esok kan ada. Wallati lam tamut fi manamiha, ada orang tak mati masa tidur, ada orang mati masa tidur. Ni kerja Tuhan. Wa yusulul ukhra ila ajalin musamma. Kalau tak masih masa tidur pun, Allah enjok dia mati masa lain. Bila? Jalan raya, accident, situ, mati situ. Bila? Duk tengah sembahyang, ada. Bila dia tengah makan roti canai, mati, ada. Tak tentu. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah akan pilih dia, dan tanda-tanda kebesaran Allah ialah Allah boleh mematikan kamu. Ni ayat dia. Jadi ayatnya di sini bahawa tanda kebesaran Allah itu ialah Allah boleh mematikan kamu dan menghidupkan kamu. Ini benda-benda yang dalam peperangan ni, Uhud ni banyak bahasa. Yang pertama, pengajaran dia ialah jangan kamu sedih. Yang kedua ialah kamu orang beriman, nak uji beriman mustara mana. Yang ketiga, mu duduk harap nak dapat syahid, tak dapat. Yang keempatnya ialah
Allah nak pilih siapa yang benar-benar komit dalam perjuangan Islam. 4 perkara. 4 perkara. Jadi dalam ayat ni, kita dalam Islam, kita tidak boleh hidup tanpa ada pegangan yang boleh bawa kita kepada akhirat. Contoh, kita tidak memadai hanya belajar ilmu tauhid. Tidak memadai. Kadang-kadang kita mengaji ilmu tauhid ni pada asas sampai ke habis ilmu tauhid. Kadang-kadang kita mengaji ilmu fiqh, ilmu taharah sampai ke habis ilmu fiqh. Ngaji pula ilmu tasawuf sampai habis ilmu tasawuf akhlak. Tapi kita tinggal iaitulah ayat ni. Ayat ni menggesa kita orang Islam supaya kasih kepada jemaah Islam. Kasih kepada jemaah Islam. Yang mana ayat ni ditujukan kepada kumpulan yang mempertahankan Islam. Kumpulan orang-orang Islam di zaman Nabi yang mempertahankan Islam. Mempertahankan Islam. Termasuklah jemaah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin oleh Nabi kita, kemudian dibawa oleh para sahabat. Siapa ke pemerintahan Islam? Iaitulah kerajaan Umayyah. Kerajaan Umayyah dia tertegak pada tahun 40 Hijrah. 40 Hijrah. Setelah jatuhnya Sayyidina Ali yang dikuasai oleh puak-puak Khawarij. Khawarij ni yang bermusuh dengan Sayyidina Ali. Yang duk kata bahawa Sayyidina Ali ni dibunuh oleh pemberontak-pemberontak di zamannya. Dikongkong oleh Sayyidina Osman. Matilah Sayyidina Ali, naiklah khalifah di bawah kerajaan Umayyah. Selepas kerajaan Umayyah, tahun 132 naik pula kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah ni lama tak lama dia 500 tahun lebih. 500 tahun lebih. Dia punya tempoh pemerintahan dia 500 tahun lebih. 132 jatuh 656. Lama. Kira 500 tahun lebih. Kita ni 2 tahun ya. 2 tahun pun untuk menurut mana. Ni 500 tahun lebih. Jatuhnya kisnya ialah serangan daripada tentera yang dipimpin oleh Hulagu. Hulagu ni ialah ketua tentera Mongol yang bermusuh dengan Islam. Dia serang kerajaan Islam, iaitulah dipimpin oleh Hulagu. Jatuh kerajaan Abbasiyah. Apabila jatuh kerajaan Abbasiyah, naik pula kerajaan Osmaniyah. Ni nak Yakwi. Islam ni daripada dulu sampai ke hari ni ada. Islam tak akan boleh dihina dan ada orang bawa Islam. Apabila jatuhnya kerajaan Osmaniyah, jatuh kerajaan Abbasiyah, naik pula kerajaan Osmaniyah. Osmaniyah ni dipimpin oleh Sultan Abdul Majid. Sultan Abdul Majid ni jatuh, yang mana kalau kita ikut tahu Masihi 1924 jatuh dia. Sultan Kerajaan Osmaniyah 1924 jatuh kerajaan Osmaniyah. Masa tu ialah di bawah kerajaan Sultan Abdul Majid jatuh. Kerana apa? Kerana hak yang bawa jadi sosialis negeri Turki ni ialah Kemal Atatürk. Kemal Atatürk ni dia ubah Turki daripada kerajaan Osmaniyah yang bawa Islam ni menjadi sebuah negara yang sosialis, yang jahat, lagi mengikut hawa nafsu pemerintahan dia, dipimpin oleh Kemal Atatürk. Kemal Atatürk ni memanglah seperti mana yang kita tahu, semua perkataan Arab di Turki dirubah,
dan azan pun melalui bahasa Turki 1924 pada ketika itu. Maknanya Islam tertegak di Turki. Selepas Turki jatuh, naik pula kerajaan baru, iaitu kerajaan Mamalik. Naik pula mempertahankan Islam. Naik pula kerajaan lain, iaitulah kerajaan Tuluniyah dia panggil. Semuanya bawa Islam. Artinya Islam bertapak sampai ke kita hari ni. Sampai ke Melaka. Oh ni jauh. Melaka bila disebut dalam sejarah Islam, Melaka ni sampai setelah berlakunya hijrah daripada orang-orang Cina, peniaga-peniaga Cina, setengah kata negeri Arab, pergi ke Melaka. Mula-mula masuk Melaka, sebelum masuk Melaka tiba di Sumatera, kemudian masuk Melaka. Setengah kata 8 Hijriah. 8 Hijriah. Awal lagi masuk. Maknanya orang Cina dulu Islam. Sebab orang Cina, peniaga-peniaga Cina, orang Arab pergi ke Melaka. Bermakna Islam sapa Cina dulu pada Malaysia. Kita duduk anggap bahawa Malaysia Islam dulu. Rupa-rupanya Cina dulu. Lebih Cina lah pada kita ni. Cina dulu. Masuk ke Sumatera, kemudian nikah dengan orang Melaka, maka jadilah sebuah kerajaan yang mendaulatkan Islam di Melaka, diperintah pada zaman itu. Berlakunya hukum Islam, termasuklah hukum hudud di Melaka. Bermaknanya Islam dah ada di Melaka. Antaranya ialah mereka-mereka orang kafir kalau bunuh orang Islam dalam undang-undang Melaka, dalam undang-undang Melaka, orang kafir bunuh Islam, maka orang kafir itu mestilah kena bayar dia. Dia ni ialah satu denda yang dikenakan kepada pembunuhan dalam Islam. Kita pun kalau bunuh orang, dia bukan nyawa orang ni macam nyawa burung. Mamak bunuh dolar contohnya, maka tak kena apa-apa ke mana mamak. Tak, dia mesti ikut cara Islam, iaitulah kenapa? Kena bayar dia ataupun pengampunan daripada keluarga si mati untuk beri pengampunan kepada penyelaya itu. Islam ada dah. Artinya dalam Islam dah ada undang-undang. Jadi dalam kaedah kita baca hari ini ialah berkait dengan satu peperangan. Walaupun dia peperangan, tapi dia melibatkan kepada undang-undang Islam yang mana wajib kepada kita mesti mempertahankan agama kita daripada dicerobohi oleh orang-orang kafir yang tidak suka kepada Islam. Saya bawa cerita ni supaya kita faham berkait dengan ayat yang kita baca ni, supaya kita bukan sahaja kita mendalami ilmu Al-Quran, tetapi kita memahami sejarah Islam, memahak jiwa kita kasih kepada agama, dan memahak jiwa kita untuk mendaulatkan Islam daripada dicerobohi oleh orang-orang kafir yang sentiasa untuk memusnahkan Islam daripada persada dunia yang pada hari ini. Yang terakhir saya nak pesan juga pada malam ni, oleh kerana saya ada program yang lain, saya berhenti 10.30, ialah tugas kita sebagai pendakwah ataupun kita panggil sebagai Muslim yang cintakan Quran. Kita cintakan Quran. Setiap huruf yang kita baca mendapat pahala yang besar dalam Islam. Niat kita sapa kepada ibu bapa kita kalau kita baca Quran, kerana sedekah kepada mereka, boleh pahala besar. Niat kita mendampingi Quran, mendalami ilmu Quran, baca Quran di mana-mana waktu. Setengah ulama kata kita baca Quran pada hari Jumaat sebelum khatib naik khutbah adalah di antara waktu yang paling besar doa dimakbulkan. Quran adalah kita matlamat kita. Jangan tinggal Quran. Orang yang tinggal Quran ni punah dia. Sama ada dia punah dalam kehidupan dia ataupun punah dalam cahaya dia. Yang pertama sekali, kita kena hayati apa benda yang dimaksudkan dengan Quran. Orang baca Quran dapat barakah, hidup dia tenang, hatinya bersih. Kemudian
dia rasa macam Quran ni boleh bawa syafaat di hari kiamat. Dan Nabi pernah sabda dalam tu hadis tu, akulah mencipta hadis kursi. Allah beritahu kepada Nabi, akulah Allah mencipta manusia. Sesiapa yang mendampingiku, maka pahala untuknya, untuk syafaat. Jadi apabila kita baca Quran, ni, kita kena faham bahawa di sana ada hukum hakam dengan Quran. Jangan lari daripada hukum hakam ni, sebab dia akan bawa kita di hari kiamat untuk kita bawa sama-sama pahala. Mempertahankan agama samalah mempertahankan Islam. Mempertahankan hukum hakam samalah mempertahankan Quran. Itu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, insya-Allah pada malam ni saya doa semua yang ada depan kita ni baca Quran. Kita jangan lupa bahawa kita adalah pembawa obor Quran. Kemudian kita yakin bahawa apa yang terkandung dalam Quran adalah jaminan untuk kita. Tahanlah syariat, tahanlah Quran. Itu di antara perkara yang penting dalam kehidupan kita. Jadi sekadar itu dulu untuk malam ni. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.